Jalan Sarawak lah. Tak ada. Nak bawa kat jalan dengan nombor. Bukti apa? Ya. Nanti biar Epan nombor apa lah. Tahu kita dah boleh lah. Kita betul nama ni. Oh betul lah. Sebenarnya yang final kita boleh tarik tak? Betul. Dah tinggal mati pada. Ya waktu pegang. Ke tak itu kan. Tempat tu. Kalau nak buat sikit-sikit buat apa? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan di atas kehadiran tuan-puan di majlis makan malam sempena Family Day kali yang keempat. Yang saya hormati dan kasihi warga BIT serta keluarga masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian bagi Allah yang Maha Kudrah lagi Maha Mengasihi. Dengan izinnya kita dapat sama-sama berada di majlis yang mulia, khasnya untuk merapatkan hubungan silaturahim di antara semua warga BIT beserta keluarga masing-masing di samping merayakan ulang tahun ke-10 penubuhan BIT. Semoga majlis ini akan diberkati Allah dan seterusnya ianya dapat memberi kita semangat baru untuk bersama-sama meneruskan perjuangan kita untuk membangunkan BIT ke peringkat yang lebih tinggi. Diharapkan juga ahli-ahli keluarga yang hadir dapat mengenali hak warga BIT secara lebih dekat, rakan-rakan kerja, suami isteri masing-masing. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Hari Keluarga BIT yang diketuai oleh Puan Zarina dan juga kepada semua yang terlibat yang telah bekerja keras untuk menjajakan majlis ini. Sebenarnya persiapan Hari Keluarga BIT 2005 telah berjalan lebih daripada 3 bulan. Dan Jawatan Kuasa Hari Keluarga telah bercetus lumus mengatur persiapan untuk menjadikan Hari Keluarga BIT 2005 ini yang terbaik yang pernah kita adakan. Saya rasa semua bersetuju bahawa ia memang yang terbaik dan terbesar serta tersusun yang pernah diadakan. Syabas kepada ahli Jawatan Kuasa Hari Keluarga BIT 2005. Di samping itu juga Hari Keluarga tahun ini merupakan merekodkan kehadiran 100% warga BIT. Untuk itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua staf BIT dan keluarga masing-masing yang dapat menghadirkan diri di majlis ini.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak penubuhan BIT 10 tahun yang lepas, kita banyak membuat perubahan yang dilakukan untuk membolehkan BIT sentiasa kompetitif dan dapat bersaing dengan syarikat-syarikat lain. Namun tujuan kita untuk melahirkan pakar-pakar IT yang dapat setanding dengan bangsa lain tetap menjadi agenda utama syarikat. Banyak halangan yang kita telah lalui dan tempuhi bersama. Dengan sumber yang sangat berkurangan, syukur alhamdulillah kita berjaya mengharungi segala cabaran dan dugaan. Dan kini BIT bukan saja dikenali ramai, tetapi kaki tangan kita telah diakui kepakaran masing-masing. Jika dulu ianya hanya terlibat dengan projek-projek kecil, namun sekarang ini BIT telah diberi kepercayaan dan penghargaan oleh pelanggan-pelanggan untuk terlibat dalam projek-projek yang besar. Kita juga telah menerokai teknologi baru seperti security, wireless, IP telefoni dan sebagainya. Ada di antara teknologi ini, BIT telah menjadi pelopor dan memperkenalkan teknologi tersebut. Projek-projek kita seperti di Mindef dan Bank Rakyat telah diakui dan mendapat pengiktirafan daripada pelanggan dan prinsipal kita. Terakhir, apabila kita telah dianugerahkan sebagai Cisco Best Performer 2005 pada awal tahun ini. Dan ini meletakkan kita setanding dengan syarikat IT terbesar negara. Saya amat yakin kita dapat pergi jauh. Saya amat yakin kita dapat pergi jauh dan mencapai pengiktirafan yang lebih tinggi jika kita menegakkan semangat dan kesungguhan yang telah kita lakukan di masa-masa yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini saya amat bersyukur kerana setelah 10 tahun BIT ditubuhkan, saya masih lagi melihat warga BIT yang telah sekian lama berjuang memajukan BIT bersama-sama di majlis ini. Saya hargai komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh pioneer-pioneer BIT ini. Komitmen dan kesungguhan ini merupakan intipati yang membolehkan BIT mencapai ke tahap yang ada sekarang. Adalah sukar untuk kita dapat bertahan 10 tahun lagi jika kita tidak bersedia untuk bekerja kuat seperti yang ditunjukkan oleh mereka. Mereka ini telah berjaya menjadikan BIT seperti hari ini. Tanpa kesungguhan mereka, kita mungkin tidak dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Untuk itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi penghargaan yang tinggi kepada pioneer-pioneer ini. Dan bagi membalas jasa yang telah ditunjukkan, syarikat akan menghadiahkan hadiah istimewa kepada mereka. Bagi mereka-mereka yang telah bekerja selama lebih daripada 5 tahun, syarikat akan memberi pakej umrah beserta dengan pasangan kepada mereka. Syarikat juga sedang menimbang untuk memberi hadiah-hadiah kepada mereka yang bekerja kurang daripada 5 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun kita telah banyak mencapai kejayaan demi kejayaan, namun perjuangan kita masih belum selesai. Sebenarnya ianya hanya baru bermula. Matlamat kita adalah untuk melangkah ke tahap yang lebih tinggi, memperluaskan skop perkhidmatan dan prestasi standing dengan syarikat-syarikat yang diiktiraf kecemerlangannya. Untuk lebih cemerlang, pihak pengurusan sentiasa dari masa ke masa memperkemaskan jentera syarikat. Kerana kita sekarang sedang bersaing dengan syarikat-syarikat besar, multinasional dan juga public listed company. Klien kita juga terdiri daripada syarikat-syarikat multinasional juga memiliki servis yang lebih baik. Untuk memberi servis yang terbaik, kita perlu menepati dan mencapai standard yang telah diiktiraf oleh industri IT dunia. Syarikat kita perlu diukur dengan international standard. Sebab itu adalah penting dan kritikal untuk kita untuk mendapatkan standard-standard yang diakui seperti Cisco Silver, Microsoft Gold dan sebagainya.
tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di zaman dunia perniagaan yang semakin kompetitif, kita perlu mempertingkatkan keupayaan kita. Kita terlibat dalam bidang yang berasaskan ilmu pengetahuan, iaitu knowledge economy, yang memerlukan kita sentiasa dinamik. Kita juga perlu menambahkan perkara yang sedia ada. Kita perlu lebih ramai pakar-pakar dalam teknologi-teknologi baru seperti open source, security dan sebagainya. Kita tidak boleh leka dengan apa yang kita tahu. Teknologi bertukar setiap 18 tahun. Jadi kita hendaklah sentiasa memperkemaskan diri kita dengan teknologi-teknologi terkini. Kita juga perlu lebih agresif mencari peluang-peluang yang ada. Untuk itu kita telah menambah kekuatan kita. Jika tahun lepas kita cuma ada lebih daripada 20 orang staf, sekarang ini staf kita telah menjangkau lebih 40 orang. Jika kita sebelum ini lebih konservatif dan tertumpu pada market-market tertentu, pada tahun-tahun hadapan kita akan lebih agresif. Kita akan memasuki pasaran-pasaran baru seperti telco, telehealth dan lain-lain lagi. Ini adalah kerana kita telah ada asas-asas yang kukuh yang membolehkan kita lebih bersedia dan dapat bersaing dan bergerak lebih aktif dalam dunia ICT negara. InsyaAllah dengan berkat kerjasama dan kesungguhan kita semua, kita akan dapat maju ke hadapan dan memberi servis yang lebih menyeluruh di samping mempertingkatkan servis-servis yang sedia ada. Warga BIT yang saya hormati, pihak syarikat akan terus berlabur untuk melatih staf-staf kita dalam teknologi-teknologi baru. Tetapi tanpa semangat yang jitu dan kesungguhan daripada tuan-tuan, ini akan menjadi sia-sia sahaja. Warga BIT yang saya hormati, saya juga ingin menyatakan bahawa di samping kita bekerja dan mencari rezeki, jangan kita lupa niat kita, iaitu apa yang kita buat adalah satu ibadat dan ia juga sumbangan kita kepada generasi yang akan datang. Apa saja ilmu yang kita ketahui, hendaklah kita ajar dan paskan kepada generasi yang akan datang. Kita juga mestilah cemerlang dalam ilmu agama. Untuk itu kita juga telah memulakan program kesedaran pencetus perkasa diri bagi membentuk Muslim profesional di kalangan warga BIT. Adalah diharapkan program ini akan menerapkan nilai-nilai murni di semua kalangan warga BIT agar kemajuan kita sentiasa berasaskan nilai-nilai yang dihendaki oleh agama. Kita juga tidak boleh lupa pada yang kurang bernasib baik. Kita perlu membantu yang kurang bernasib baik. Untuk tujuan itu, BIT telah memulakan program kemasyarakatan yang juga adalah satu agenda utama kita. Program ini akan menjadi asas dan vehikel kepada kita semua untuk terlibat memberi sumbangan kepada masyarakat. Sebenarnya program ini kita telah lama terlibat dengan program-program sosial, iaitu sejak lebih daripada 5 tahun yang lepas. Cuma kita tidak terlibat secara langsung. Kita hanya memberi derma dan sumbangan kepada yang memerlukan. Pada pertengahan tahun 2005, kita telah terlibat secara langsung dengan program masyarakat. Pada pertengahan tahun 2005, kita telah terlibat secara langsung dengan program-program perserikatan di dalam dan di luar negara, khususnya di Indonesia. BIT telah menubuhkan sekolah tahfiz di Padang, Indonesia dan juga membina rumah anak yatim mangsa tsunami di Aceh sebagai meletakkan asas untuk program-program kemasyarakatan tersebut. InsyaAllah pada masa-masa hadapan kita akan lebih aktif dalam program-program kemasyarakatan. Dan untuk itu, kita akan memerlukan volunteer-volunteer yang dapat menyumbang tenaga. Syarikat memerlukan sumbangan saudara-saudara semua untuk menyumbang tenaga, bukan saja tenaga material, tapi juga tenaga untuk menjayakan program-program kemasyarakatan. Jadi saya ingin menyeru tuan-tuan agar dapat melibatkan diri dan memberi sumbangan setakat yang terdaya.
Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya ingin memohon maafan kepada tuan-tuan sekalian sekiranya terdapat kesilapan semasa kita berusaha. Saya sangat berusaha hati kepada tuan-tuan semua yang sentiasa menyokong dan memberi sepenuh kerjasama kepada pihak pengurusan walaupun ketika dalam keadaan yang sibuk atau menghadapi pelbagai kerenah dari pelanggan. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada keluarga masing-masing yang sentiasa bersabar dan memberi sokongan kepada syarikat. Let's continue working as a team. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Azmi dengan beri speech walaupun pendek tapi sungguh bermakna sekali. Okey, acara yang ditunggu-tunggu oleh semua ya, acara makan ya. So, apa lagi ya? Selamat menjamu selera. Okey, silakan semua. Okey, attention kepada hadirin semua. Anda dibenarkan untuk menikmati hidangan malam ini sehingga pukul 10.30 sahaja. So, siapa nak makan tu rushing lah sikit ya. Still ada masa lagi ya. Untuk meneruskan lagi majlis pada malam yang indah ini, okey, kami ingin menjemput kumpulan DP Barat yang diketuai oleh Syakiran dan Fazmi untuk menyampaikan 2 buah lagu. Controller. Sedihnya rasa duduk si dalam hati, umur 25 tapi tak dok gawe lagi. Dah aku cuba
Masa ngaji dulu niat molek dalam hati, aku malu-malu begitu nak ngaji. Dia pakai baju biru masa daftar lapor diri, rupanya yang ayu buat aku tak boleh mandi. Tapi tak terkekeh lagi. Aku juga susah hidup lagi. Malam tak tahu, tapi hasrat balikku. Lepas 1 tahun aku pakai motor besar, mudah nak warau kalau boleh hok lawa-lawa. Budak nama Zaito aku ajak gi Batu Layar. Dia jumpa pakai proto, enggak aku dia tinggal. Tapi tak tergepet lagi. Ada satu hari aku duduk di pustaka, pukul 8 pagi ditunggu orang buka. Janji dengan ini di meja arah 3, tapi dia nyotok mari siapa orang balik lakon. Sedihnya rasa si saya terhati, umur tapi tak terkekeh lagi. Aku juga susah hidup jadi. Walau tapi asa baik budi. Lami aku hijau gelisahnya Hodong nuwak wano aku gelek lagi. Cari lagu-lagu yang tinggi aku cari. Gaduh nepi mano mungkin jodoh tak ada lagi. Tapi tak terkekeh lagi. Aku juga susah hidup jadi. Walau tak terbuka, tapi rasa baik budi.
Terima kasih diucapkan kepada Chan and Geng. Dengan sedih-sedih lah, tak ada mahu saya pun singgah. Okey, untuk meneruskan segmen seterusnya, saya ingin menjemput Puan Zarina, iaitu HR Manager Business Information Technology, untuk menyampaikan 5 years service award kepada staf-staf yang telah berkhidmat melebihi 5 tahun di Business Information Technology. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Encik Muhammad Hasbi, iaitu CEO kepada DIT yang telah berkhidmat dengan DIT sejak 1995. Okey, terima kasih diucapkan. Okey, yang kedua, Encik Basri Muhammad Ghazi, iaitu Technical Manager kepada DIT sejak 1997. Okey, tahniah diucapkan. Okey, yang ketiga, Encik Ibrahim Izzuddin Hussein, iaitu Desktop and Services Manager DIT sejak 1998. Tahniah diucapkan. Dan yang keempat, Encik Hilmi Yaakob, iaitu Network Services Manager semenjak tahniah diucapkan. Dan yang terakhir ialah Encik Johri Cik Ibrahim, iaitu Site Supervisor semenjak 1997. Okey, tahniah diucapkan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zarina kerana sudi menyampaikan anugerah. Diminta hadirin sekalian bersabar ya, ada sedikit masalah teknikal. Sambung makan. Sesiapa yang memegang kad yang bernombor 37 naik ke belakang. Kad bernombor 37, anda akan menerima Panasonic table fan dan telefon. Ada siapa yang memegang tiket nombor 37? Ini. Siapa? HP iPad. Siapa yang pegang tiket bernombor 36? Okey, memang jealous lah. HP iPad tu tak
35 ya? 35. 35. Anda akan menerima Panasonic slow cooker. Adi angkat tes, tunggu tanganku. Buat kau? Alah, buat. Kita yang diucapkan. Bagi pemegang tiket 34, anda akan menerima Senyor Radio CD. Boleh jalan ke? Anda yang diucapkan. Bagi pemegang tiket 33, anda akan menerima Federal Steel Kettle. Hah? 33. Okey, nombor 33 dijemput ke pentas dengan segera. Federal Steel Kettle. Cerit. Pergilah. Ya, Tak ada. ni ada pada ni, tak tahu siapa. Syarif. Tapi bagilah dia tu. Okey, nombor 32 anda akan menerima voucher plus watch plus telefon. 32. Voucher, telefon, jam. Nombor 31 anda akan menerima Saya rasa tak tengok dua. Yang bilang balik. Anda akan menerima IJN Acoustic AK MP2 player 31. Kebun dok. Hah? Pada Faiz tak? MP3 player 31. Ni pada Faiz. Acong eh? Acong. Nombor 30 anda akan menerima Panasonic Juice Extractor nombor 30. Khairul. Boleh baju dah apa ni? Dah kat kedai. Okey. Assalamualaikum kepada semua adik. New boy. Sepatutnya kami ada seorang lagi ahli yang kehilangan. Nama. Syah Rizwan. Encik Syah Rizwan Abdul Syatar. Tarik. Dah bukan. Budak. Dah. Kami akan menyampaikan dua buah lagu
Lagu pertama actually lagu solo bukan saya nyanyi. Cik Hairul Azizi. Dan lagu yang kita akan sampaikan adalah lagu Seroja. Dan hanya akan menyanyikan lagu akapela selepas lagu Seroja. Oh, peringkat ujian baru ni. Mari menyusul Seroja bunga Seroja, hai hiasan yang ada di wajah, rupanya dimanja jangan dimanja, sekadar ia oh saja, sekadar saja. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah engkau percaya dengan asmara, janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan memerung, jangan memerung. Sekarang bukan memerung, memerung. Mari bersama adik memetik bunga. Mari bersama adik memetik bunga. Bersama kita gembira di hari kemenangan. Pemenang berbahagia sekarang, tak perlu dikira nasib, tak perlu dikira rakyat dan berkasa lagi. Kita dah berjalan-jalan sekitar bulan kami, menyenangkan hati. Oh malam, sambil menjamu selera, dihiasi di bulan untuk kelengkapan semua. Malam ini kita dilangkaui, bersama kita gembira di hari keluarga. Kalau di kontes iaitu untuk kanak-kanak berusia antara 6 hingga 9 tahun, tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Nasrullah. Dijumpai Muhammad Nasrullah naik pentas.
Nalisa binti Zamri ya. Okey, bagi kategori 3 hingga 5 tahun ya. Tempat ketiga dimenangi oleh Miss Seri Farisha. Farisha mana? Tempat kedua Muhammad Iman. Salam. Tahniah Iman. Okey, pemenang bagi kategori ini jatuh kepada Abdullah Amal. Ya. Okey. Untuk kategori Sweet Hunters bagi kanak-kanak umur 3 hingga 5 tahun, tempat ketiga Muhammad Iman. Tempat kedua Muhammad Haris. Okey, pemenang bagi kategori ini Raja Balkis. Okey, bagi kategori seterusnya acara Fruity Fruits untuk kanak-kanak berumur 6 hingga 9 tahun. Tempat ketiga Muhammad Afiq. Tempat kedua Muhammad Nasrullah. Okey, pemenang bagi kategori ini ialah Nur Alisa. Pemakai ini. Okey, untuk kategori isi air dalam botol untuk kanak-kanak berusia 3 hingga 5 tahun. Tempat ketiga Adam Daniel. Tempat kedua Raja Balkis. Pemenang Abdullah Amal. Ini akan nyanyikan dua lagu daripada Azizah Muhammad. Lagunya adalah Idaman Tercapai. Idaman. Kedua A. Rahman Hassan, lagu Tak Mengapa. Boleh aja main ni. Oh, dekat ni. Tercapai.
bagaikan juga Dijemput pemenang
Okey, tahniah diucapkan. Okey, bagi pemegang tiket nombor 18, anda akan menerima Panasonic toaster dan Dixon cordless kettle. Tahniah diucapkan. Okey, bagi pemegang tiket nombor 17, anda akan menerima Cornell Multi Cooker. Lagi nak masak dahulunya. Okey, bagi tempat nombor 16 ya, anda akan menerima Dixon cordless kettle dan set campur glasses, campur watch. Nombor 16. Nombor 16. Asli ya. Okey, nombor 15, anda akan menerima Isa DVD player. Dan yang diucapkan. Okey, nombor 14, anda akan menerima Silang Termompak. Nombor 15, nombor 14. Silang Termompak. Nombor 13, anda akan menerima Senior Radio CD and cassette. Nombor 13. Kita mengucapkan nombor 12, anda akan menerima GC Mini Hi-Fi. Nombor 12. Okey, Rina yang dapat hadiah ni. Tania. Okey, nombor 11, anda akan menerima Sinan Thermopod. Tania diucapkan. Okey. Terima kasih ucapkan kepada Encik Razia dan Tani kerana sudi menyempatkan hadiah kepada para pemenang. Segmen seterusnya, saya dengan bangganya ingin menjemput Bob and the Gang untuk persembahan mereka. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, pada malam ini kami akan persembahkan Puteri Gunung Ledang Versi 2005.
Babak pertama. Sultan Melaka menyuruh Hang Tuah pergi merisik Tun Teja kerana Sultan Melaka tergoda dengan Puteri Gunung Medang. Sangat bosan dengan hari ini. Mereka rasa sangat sunyi. Bini kata si Tun Teja tu pun dah tak nak buat dah. Rasa ni dia makin gelap lepas main bola tadi. Nampaknya dia tengah nak sayang lagi. Kita suka kahwin bersama. Mana sang tuan? Luar dan luar. Cepat sampai. Apa yang bising-bising di belakang Allah? Pusing, Mak, pusing. Pusing, Mak. Ambil saya tak pasti siapa kat belakang tu. Ada apa tu kat belakang ni? Mati sini. Kita nak mentahkan kepada kamu. Itu pekerjaan yang dia rasa hanya Tuhan je yang boleh lakukan. Jadi begini, kita nak suruh kamu tolong pinangkan Puteri Gunung Ledang, tapi mengikut maklumat yang dah dicari dalam internet. Kita nak kahwin lagi. Jadi Dinda pasang CCTV lah kat sini. Dinda upah orang 2 bulan lepas kat Dinda dah syak dah. Kerana ni mesti ada apa-apa ni gatal. Sebenarnya itu bukannya nak kahwin lagi, saja nak menambah kesulitan. Itu dia kata, suci sebenarnya. Suci apa? Dinda nak sign lagi surat macam mana ni? Kan dia nak kahwin ni. Kan? Bapak dah 12 dah. Masa pun lah. Benda tu nanti kita settlekan dekat belakang. Ada pun yang satu sikit badan ni. Jadi, apa kata kalau kita pergi bincang? Mana? Angki? Babak kedua. Hang Tuah berjumpa nenek kebaya. Lalu menceritakan niat Sultan Melaka ingin merisik Puteri Gunung Medang. Ini Ada apa itu? Cucu datang nak kenalkan kita
mana meminang kedai guru dia kan ya? Mana dia tahu? Ini tahu semuanya cuy. Sekarang cuma ini buat aku sampaikan pesanan Sultan Melaka bahawa Sultan Melaka ingin meminang Puteri Gunung Ledang. ini rasa Puteri Gunung Ledang tak kenal langsung rasa. Kenapa pula jadi cakap macam tu? Ini rasa lah. Nenek ni memang tak sayang mulut lah. Tapi ini tak pasti ya semua. Nenek patutlah nenek ni muka. Yang siapa? Nenek, tolonglah sampaikan hajat Sultan Melaka. Nenek tu dia janji lah. Tengok dulu kalau nenek senang. Suka hati nenek lah. Ikut hati lah nenek. Okey lah tu. Nenek nak keluar dulu lah. Dah pergi enggak lah. Okey lah. Babak ketiga. Nenek kebayang berjumpa Puteri Gunung Ledang. Nenek kebayang menceritakan yang Sultan Melaka. Lalu Puteri Gunung Ledang meminta nenek kebayang membawa Puteri Gunung Ledang berjumpa dengan Sultan Melaka. Boring betul lah hati beta. Malam-malam tidur sendirian. Di bawah ada putera raja dan sultan mahu meminang beta. Susah juga jadi cantik ni, tak ada rembukan. Nenek kebayang. Ini kebayang ni. Kenapa lambat? Beta nak bersiram lah. Tadi nenek jumpa seorang lelaki mana kan nenek pun tak kenal. Dia nak beritahu dan Sultan Melaka ini meminang seorang puteri. Sultan Melaka tu siapa? Pada pandai je. Pada tak bisa. Macam mana muka Sultan Melaka tu? Ada muka dia macam Cina-Cina macam Chong. Kan buruk lagi dari sini tu. Ada hias Jawa macam Cik. Montel macam Charis. Lagi kurus. Gagah dia. Gagah ke? Tak juga lah. Angkat gelas boleh lah. Seksi ke dia? Nak kata seksi tak juga. Tapi Sasa? tak juga. Tak juga, habis tu mana boleh? Beta kan puteri. Dia perut dia boroi sikit lah. Tapi dia Sultan Melaka kan? Kalau macam tu, kalau beta nak jumpa Sultan Melaka, boleh tak ni? Bawalah hamba pergi, bawalah puteri pergi jumpa dia ni. Nanti nenek cuba fikirkan. Kita pergi jumpa Sultan Melaka Okey. Okey sekarang Sekarang tak boleh lah. Sekarang lah, macam Nanti dah mana? tutup. Tapi nak jumpa juga, besok Besok? Tapi boleh jumpa Okey, nanti kita jumpa dia. Okey. Babak keempat. Sultan Melaka dan Hantuah mengurat nenek kebayang. Maka dari itu, Tun Teja dan Puteri Gunung Ledang pun kemudian berjumpa dengan Sultan Melaka.
Agak-agaknya saya bocor. Hei, tuan, SMS pun atas gunung juga ada lain. Hei, agaknya betul duit rumah lain pula. Tapi kalau lah seperti itu datang, kita pun pula. Saya cakap selesai. Jadi, betul. Abang Sultan, tengoklah saya dekat sini. Duduklah. Siapa yang nak datang minum mereka? Saya lah Puteri Gunung Medan. Dengan cerita kaki Abang Sultan sakit je. Mana tempat yang sakit tu? Tunjukkanlah. Kat sini ke? Abang Sultan nak makan? Dah makan? Adinda baru je bawa ke kuih untuk Abang Sultan. Baik tu, Adinda. Oleh kerana dia tidak makan, apa? Dia tu makan dengan apa? Biarlah. Biarlah Puteri yang suapkan. Tak payahlah. Pemandu juga Abang Sultan ni. Sejak tu makanlah. Buat sendiri. Itu dia je dapat ke? Mana dia nak kesian tu? Sultan rasa hamba yang punya. Pengeja, janganlah. Kau sepi. Hamba yang punya. Mari kau aku tahu panjang kau. Demikianlah tuan-tuan kisah cinta yang ada kesampaian yang sungguh tragis dan menyedihkan.